Ni semua mengarut semua ni. Takkan aku nak kahwin dengan perempuan yang 4 tahun lebih tua dari aku. Actually okey je. Sebab orang kata kan love doesn't matter on age kan. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, usahawanti, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari penonton setia Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini kembali untuk siaran 20 Mei 2022. Hari ini 19 Syawal, hari Jumaat yang barakah. Harapnya kita dapat peluaskan segala kebaikan diri sendiri dan juga orang di sekeliling kita. InsyaAllah hari ini saya dan juga kakak saya cantik jelita Fiza Sabjahan akan bersama dengan anda. Alah, adik Rai dah bagi kan? Dah bagi dah. Okey. Dan kita juga harapkan di mana saja anda berada hari ini, anda dalam keadaan yang sihat, baik dan sejahtera hendaknya. Dan pastinya ada juga dalam kalangan anda yang telah pun memulakan cuti hujung minggu hari ini kan. Pastikan anda rencanakan aktiviti anda dengan sebaik mungkin untuk sama-sama kita manfaatkan buat seisi keluarga. Bagi yang belum lagi bercuti, hari ini hari terakhir bekerja. Sabtu Ahad ini pasti ramai juga sebenarnya yang dah merancang untuk mengunjungi sanak saudara maupun rakan taulan yang membuat rumah terbuka. Maklumlah raya rumah terbuka ni belum habis lagi. Betul, kan? Raya kan sebulan. Dan apa pun kita harapkan apa saja perancangan anda kena jagalah jaga diri masing-masing, dan juga kalau nak jalan jauh tu pastikan kenderaan dan juga keselamatan keluarga anda dijaga. Baik, kita nak kongsikan sesuatu berita gembira hari ini. Dengar kata ini kita rasa teruja sekali sebab apa? Sasaran pingat emas 36 pingat emas untuk mereka yang atlet-atlet kita yang ke Sukan C di Hanoi akan tercapai dengan kejayaan hari ini, Fiza. Ya, Si Yen raih emas individu all round Gym Rama. Tahniah kita ucapkan kepada atlet Gym Rama negara Koi Sian yang berjaya meraih emas dalam disiplin individu all around, dan seorang lagi wakil negara iaitu Eng Joi merangkul perak Tamasya Sukan C 2021 di Pusat Gimnasium Kwan Ngua hari ini sebentar tadi. Dan Fatin, Sian berjaya meraih emas selepas beliau berjaya mengumpul markah keseluruhan disiplin berkenaan 109.100 mata, manakala Joey pula mengumpul 104.600 mata. Tahniah kita ucapkan kepada kesemua atlet-atlet kita. InsyaAllah sedikit lagi kejayaan tu kita nak kecapi. Hari ini kabarnya ada karate, ada badminton, ada shooting. Saya suka yang berirama. Alhamdulillah dah menang dah. Awak suka yang berirama ni. Okey, itu kita tinggalkan tentang sukan dan bagaimana sebenarnya sukan ini bukan saja mengajar kita tentang disiplin diri. Tetapi percaya tak, sukan ini kalau kita tengok satu keluarga, ia juga dapat merapatkan lagi ukhuwah dan juga hubungan kita sesama keluarga. Dan hari ini kita nak kongsikan sesuatu juga tentang keluarga. Tapi berbeza sikit tentang hubungan suami isteri ataupun hubungan perkahwinan. Dan seperti biasa, setiap hari Jumaat, kami akan bawakan anda topik-topik berkaitan hikayat perkahwinan. Hari ini, kami nak kongsikan satu lagi perkongsian. Ini isu yang sering kali dah kita bawakan di Wanita Hari Ini. Tetapi kali ini kita nak kongsikan bagaimana perkahwinan beza usia ini dapat mengubah ciri dan juga kepribadian seseorang individu itu. Tapi sebelum tu, Fatin, kita nak kongsikan juga bingkisan TikTok yang disediakan Ashikin berkenaan dengan topik kita hari ini. Jom kita saksikan. Silakan. Saat merasa sayang sekali. Ku mencintaimu setulus hatiku, ku menyayangimu semampu hidupku. Tunggulah kasih demi cinta ini. Bukan apa yang ku rasa di hatiku tertulis namamu. Kau seperti hantu terus menghampiri
hantui aku. Kamu bikin pusing kepalaku. Lama-lama kau terus sakiti aku. Kamu udah bergelimbangan harta. Jika memang cinta tak perlu harus kau takut. Jika memang jodoh tong dua akan bersatu. Saya percaya semuanya Tuhan su atur untuk bahagia. Dan bila saya nanti jadi kepu pendamping, tak kasih janji tapi seakan ada di samping. Percayalah dan tetap setia, Tuhan su atur untuk bahagia. Wow, saya kira pasti ramai juga dalam kalangan anda penonton yang sedang mengikuti kami secara langsung di Kaca TV maupun di dalam talian di Facebook. Hai, terima kasih kerana mengikuti kami. Yang tengok video TikTok tadi tu ramai yang rasa macam alah teringat kenangan lama. Rasanya senyum seorang lah tu. Orang minta witnya. Okey. Itulah antara orang kata warna-warni dalam hubungan rumah tangga ini. Tapi hari ini kita nak fokuskan berkenaan dengan pasangan beza usia. Adakah ia memberi kesan baik kepada setiap daripada pasangan suami itu atau isteri itu? Dan ramai juga yang kata sekarang ni orang kata ramai yang suka yang jauh lebih muda. Kakak saya 2 orang berkahwin dengan lelaki yang lebih muda. Suaminya lebih muda suaminya lebih muda dan juga usia berbeza lah. Tapi alhamdulillah kita tahu pokok pangkalnya itu dah memang jodoh. Betul. Kalau kita bercakap tentang orang wanita ataupun orang perempuan ni, kebiasaannya kita seringkali mendengar bahawa golongan wanita ni seringkali berkahwin ataupun menikah bersama dengan pasangan yang lebih matang ataupun lebih berusia. Tetapi banyak juga dalam kalangan masyarakat kita sebenarnya yang bertemu jodoh dan mendirikan rumah tangga bersama mereka yang jauh lebih muda dan alhamdulillah membawa kepada kebahagiaan. Anda penonton boleh kongsikan kepada kami komen, pendapat maupun pengalaman anda dalam hubungan perkahwinan ini. Sama ada anda mungkin berkahwin dengan pasangan lebih tua ataupun berkahwin dengan pasangan lebih muda, tak kiralah lelaki ataupun wanita. Anda terus kongsikan kami di media sosial WHITV3. Kejap lagi kita nak curi antara tips-tips dan juga pengalaman mereka yang Cuk, apa tu? Suami Fatin lebih tua ke lebih muda? Soalan cemas. 3 tahun lebih tua. Okeylah, 3 tahun tu taklah tua sangat kan. Orang kata kalau satu sama buyer ni, orang kata dia punya tu tak tahu siapa yang ni. Panas-panas. Tak tahulah, itu orang kata. Tapi anda kalau ada pendapat boleh kongsikan. Kita akan panjangkan kepada tetamu istimewa kita nanti. Ada 2 orang, banyak pengalaman yang kita nak kongsikan. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Wanita hari ini, wanita hari ini. Jangan sebabkan Syaf, Mama dengan anak kandung Mama jadi macam ni. Syaf tahu Syaf siapa, Ma. Maafkan Syaf, Ma. Kalau kamu akan minum, Syaf. Syaf, tunggu Syaf. Syaf, Mama nak kamu kahwin dengan Rush. Gila. Ni semua mengarut semua ni. Takkan aku nak kahwin dengan perempuan yang 4 tahun lebih tua dari aku. Kakak angkat aku pula tu. Aku nak bagi dia makan apa? Jatuhlah saham aku macam ni kalau semua orang tahu aku dah kahwin. Ni mengarut semua ni. Apa ni? Makan malam. Kau ni kenapa? Ni kali tak payah hantar. Aku boleh makan sendiri lah kat sini banyak kedai. Mama yang suruh hantar. Tak kuasa saya nak redah jam semua nak hantar. Ni lah nak balik semua. Kalau kau tak hantar pun, kau Mama tahu. Kau kena ingat sikit kedudukan kita ni sekarang macam mana. Kau tak nak bocor. Tahu tak? Balik sekarang. Selamat jalan. Siapa? Kakak kau? Sejak bila kau ada kakak? Lawa.
Yang tadi tu adik saudara kau ke? Adik saudara aku mana pula ni? Yang hantar semua ni. Ni yang hantar semua lauk-lauk ni. Ha. Adik bendanya. Ha? Kau tahu tak dia tu 4 tahun tu daripada kita tau. Uish. Ya. Cantik tu. Tapi orang cakap kan, kalau kita kawan dengan orang yang lebih tua daripada kita, caring tu. Terbaik semua tu. Kalau dapat yang caring, kalau dapat yang queen control macam mana pula? Itu dia tadi sedutan drama yang sempat disediakan oleh rakan wartawan kita Syikin. Dan hari ini kita kongsikan tadi apa yang Yusuf Islam katakan dalam sedutan drama tersebut. Katanya, kalau kawan dengan individu yang 4 tahun lebih tua daripada kita nampak lebih caring dan matang. Tapi tetamu yang kami nak kongsikan dan bawakan kepada anda hari ini, perbezaan umur antara pasangan sebanyak 26 tahun, 14 tahun mendirikan rumah tangga dan alhamdulillah perkahwinan ini banyak membawa kepada orang kata kebahagiaan dan banyak juga mengubah dan juga membentuk peribadi insan istimewa yang sudi bersama dengan kita di studio pada hari ini. Kita nak kongsikan, nak korek-korek apa sebenarnya tips kebahagiaan rumah tangga beliau. Kita bersama dengan Rostamah Aris. Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Ceria Kak Ros. Alhamdulillah, selamat raya. Selamat raya. Kita panggil Kak Ros boleh ya? Boleh lah. Alhamdulillah. Kita tak berdua ataupun bertiga saja. Orang kata tak berserilah setaman bunga ni tanpa ada kumbangnya kan? Tapi hari ini kumbang kita jauh berada dalam talian. Kita bersama dengan Cik Fazli. Assalamualaikum Cik Fazli. Kalian khabar? Baik, alhamdulillah. Okey. Jom kita mulakan hari ini. Kita nak orang kata ambil segala tips, segala pengalaman dan juga agaknya proses. Kita nak mulakan dengan Kak Ros dululah, boleh tak? Untuk buka kita punya bicara hari ini, mukadimahnya macam mana sebenarnya boleh kenal? Perkenalan tu datang dari mana? Berapa lama sebenarnya Kak Ros ambil masa untuk menerima? Orang kata bukan senang nak buat keputusan tu. Ya. Kalau nak ambil masa kahwin, Kak Ros menjanda 13 tahun tau. 13 tahun. Tapi ialah aturan Allah kan. Siapa boleh langgar? Kita merancang tau. Dia yang tentukan. Betul. Jadi perkenalan kami pun bukanlah kata kami bercinta. Kami tak bercinta pun. Tapi tak tahulah macam mana boleh jadi benda yang kita tak cinta itu yang jadi suami kita. Yang kita cinta kadang-kadang tak jadi suami pun. Ini yang Kak Ros katakan tadi, kita ni merancang tapi Allah yang menentukan. Tapi Kak Ros, sebelum kita nak tanya kepada Cik Fazli kan, tadi dah kata berkenalan biasa-biasa je, bercinta pun tak ada. Tapi kabarnya lah, ini yang saya dengar-dengar lah kan. Tiba-tiba dia datang risik dan meminang. Yang meminang tu pula usianya 26 tahun lebih muda. Cik cerita sikit. Yalah, masa kami berkenal dia bertanya pada saya. Dia kata, kalau saya nak ambil awak jadi isteri saya, awak suka tak? Okey, perasaan Kak Ros masa tu? Saya tak cintakan dia pun. Reaksinya bagaimana ketika tu? Reaksinya, aku sayang tapi tak cintalah. Allah. Ya? Masa tu lah. Masa tu lah. Dia kata itu cinta boleh datang. Okey. Cinta tu boleh datang. Walaupun dia muda tapi dia matang. Jadi permulaan untuk dia nak dekat dengan kita, orang kata nak minang lah. Tapi sebab tak kalau nak minang kita kan. Tapi kita kata kalau nak kita boleh tapi kena berjumpa dengan anak-anak lah. Dia berani, dia pergi jumpa. Duduk kami bincang, dia tanya seorang-seorang. Kalau saya menjadi bapa tiri awak, saya nak kahwin dengan mak awak, awak setuju tak? Kalau tak setuju, bagi sebab. Kalau tak setuju pun, cakap kenapa. Kalau setuju, yes lah. Tapi kalau tak setuju, kenapa? Sebab apa tak boleh terima saya sebagai suami mak awak? Jadi anak-anak yang, yalah anak-anak kan, anak saya 3 lelaki, 1 perempuan. Anak yang ketiga, dia dua angkat tangan. Dia setuju? Saya setuju. Nampak kesungguhan tu Kak Ros. Jadi saya pandang juga anak kan. Ini macam mana ni kan. Tapi alhamdulillah semuanya setuju. Ialah orang kata anak saya pun umur dia lebih tua daripada dia. Anak nombor 3 tuanya setahun je daripada suami saya. Jadi alhamdulillah dalam perkahwinan kami
kami happy lah. Alhamdulillah. Okey, kita nak kongsikan banyak lagi sebenarnya Kak Ros nak kongsikan. Tadi kita sempat borak-borak sebenarnya Kak, dalam tempoh 14 tahun ini sebenarnya sampai ke hari ini perhubungan ini masih lagi dalam fasa percintaan. Ini yang kita nak kongsikan sebenarnya selepas ini. Tapi Cik Fazli, kita nak kongsikan dulu. Ini kajian ringkas yang sempat saya buat di studio ni saja tadi sebelum kita nak start on air. Okey, Fatin seorang wanita, beza dengan pasangannya 3 tahun. Juru kamera saya ada yang Adam 8 tahun lebih tua daripada isterinya. Kemudian 10 tahun. Ada yang bezanya 10 tahun dan ada yang bezanya 4 tahun. Betul. Dan ada juga rakan wanita yang memang lebih tua daripada suaminya 3 tahun. Kalau kita bercakap tentang umur ini dan usia perkahwinan, adakah sebenarnya kita perlu betul-betul mengira dari segi umur ini ataupun sebenarnya kematangan seseorang itu bukan bergantung kepada umur lelaki ataupun wanita itu sebenarnya, Cik Fazli? Terima kasih. Ini soalan yang menarik. Secara umumnya ada satu kajian dibuat terhadap umur kebanyakan pasangan di dunia ni. Secara puratanya hampir 80%. Pasangan adalah suaminya lebih berusia berbanding dengan isterinya lah. Tapi dalam banyak tu ada satu kajian dibuat oleh London School of Economics. Dia kata yang dipanggil age gap, iaitu dipanggil age gap marriage, iaitu perkahwinan yang ada perbezaan umur ni dikira yang melebihi 10 tahun, hanya 8% saja. 8% saja daripada mereka yang berkahwin lah. Daripada 8% itu, berapakah usia yang isteri lebih ada gap dengan suami? 1% daripada 8% tersebut. Jadi tak ramai lah. Apa yang pengalaman Kak Ros ni, kita boleh kata rare lah juga kan. Dia satu benda yang hebat lah untuk dikongsikan bersama dan kita boleh mengambil pengajaran daripada kualiti dalam perkahwinan tersebut, insyaAllah. Okey, kita dah tanyakan berkenaan yang manis-manis dekat Kak Ros, tapi kita nak tahu juga Kak Ros, kalau kita mempunyai jarak usia yang agak jauh juga, ada tak cabaran-cabaran dia Kak Ros sebenarnya? Kalau kita dengar tadi memang manis-manis, tapi sedikit pun takkan tak ada. Rumah tangga kan ada apa orang kata pasang surutnya kan? Kalau nak ikut pasang surut, Kak Ros tak jumpa lagi. Yang menyakitkan hati tu tak ada lagi lah. Sebab bagi Kak Ros, yalah kami bercinta lagi, masih bercinta lagi lah. Jadi Alhamdulillah lah dalam 14 tahun tu, belum ada apa-apa lah. Tak tahu lah akan datang kan. Kita tak nak minta lah kalau boleh yang baik-baik lah. InsyaAllah. Sebab kami dah bahagia kan. Daripada awal sampai akhir. Daripada tak cinta, jatuh cinta yang 100%. Alhamdulillah. Itu yang hari-hari masih lagi membaja cintanya. Kak Ros dah kongsikan tadi bagaimana sebenarnya rasa kasih dan sayang dan cinta itu boleh dipupuk sebenarnya kan. Cik Fazli, kalau kita bercakap tentang konteks hubungan perkahwinan, pastinya perlu ada dalam hubungan perkahwinan itu komunikasi, toleransi, rasa hormat dan ingin dihormati. Itu yang paling penting sekali. Tapi kadang-kadang dalam hubungan perkahwinan yang mungkin ada banyak jarak dan beza usianya, di sini mungkin ada sedikit masalah. Kadang-kadang kita rasa macam saya lebih berusia daripada suami saya. Jadi suami kena hormat saya, tetapi dalam konteks hubungan rumah tangga, seorang isteri harus menghormati suami walaupun jauh jarak beza usianya. Bagaimana ini yang kita nak kongsikan kepada penonton kita? Menarik sekali. Kalau dalam konteks Islam, dia perkahwinan kita dia ada implied term, iaitu peraturan yang sudah ditetapkan sebelum perkahwinan itu wujud lagi, berbanding dengan Western punya perkahwinan yang mana peraturan ditentukan kemudian selepas perkahwinan. Jadi antara implied term ataupun peraturannya adalah lelaki mesti mengambil tanggungjawab ke atas kepimpinan dan kepimpinan keluarga itu, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, iaitu lelaki mesti bertanggungjawab, mengambil inisiatif untuk memimpin keluarga ke arah membina keluarga yang baiklah. Walau bagaimanapun dalam proses melaksanakan itu sudah tentu sentiasa ada ruang untuk perbincangan, sentiasa ada interaksi dan mencari apakah cara yang terbaik. Bagi saya, bila kita berhadapan dengan perkahwinan yang jarak umur sebegini, kita semua pihak perlu lebih terbuka dan fleksibel gitu kan. Kalau kita terlalu rigid, terlalu tegar dengan sesuatu pandangan, maka susahlah sebab
kita bukan saja beza umur, dah macam beza generasi pula tu kadang-kadang kan. Yang tu pakai kaset, ni pakai CD. Jadi memang kena fleksibel lah gitu. Okey, lebih bersikap keterbukaan lah kalau kita orang kata berdepan dengan situasi kita bercinta dengan orang lebih muda dan sebagainya. Okey, Kak Ros, penonton di luar sana mungkin nak tahu juga sepanjang perkahwinan Kak Ros dengan suami lah kan, ada tak antara cabaran-cabaran daripada toleransi ataupun dari segi hormat menghormati? Kalau ada, bagaimana sebenarnya disusun atau mendapat persefahaman dua belah pihak tu sendiri? Tapi Kak Ros simpan dahulu jawapan tu sebab kita nak dengar dulu apa kata orang ramai berkenaan dengan topik kita hari ini. Bagi saya, pandangan tentang kita memilih usia pasangan kita lebih tua ataupun lebih muda ke, dia sebenarnya benda tu tergantung ataupun terletak dekat diri kita sendiri. Kalau kita rasa selesa dengan pasangan kita yang lebih tua, tak ada masalah pun sebenarnya, sebab itu yang saya cakap, dia berbalik pada diri kita sendiri. Kalau kita rasa bolehlah, bila orang cakap, orang boleh bercakap, tapi kita yang lalui hidup kita, so kita dengan pasangan kita tahu cara macam mana, so tak ada jadi masalah. Pilih okey je. Sebab orang kata kan, love doesn't matter on age kan. Tapi itulah cakap, persamaan pemikiran tu penting, dari segi kematangan, dari segi tanggungjawab tu penting lah. Tapi kalau benda tu dapat dikompromisi sama-sama, I think it should be an issue lah. Pendapat saya berkenaan dengan pasangan yang wanita lebih tua daripada lelaki ni, saya tidak rasa itu masalah. Kerana kematangan itu satu perkara yang boleh membantu hubungan itu. Maksudnya di sini, wanita itu, bila pandangan saya lah, kalau lebih berusia, maksudnya lebih matang, lebih stabil emosinya. Jadi kuranglah masalah ataupun pergelutan dalam hubungan itu. Dan saya rasa tahun 2022 ni, faktor usia, perbezaan usia ni tak patut jadi penanda aras lah. Penanda aras ni sepatutnya adalah toleransi dan juga chemistry di antara pasangan itu. Dengar bila pasangan berusia, anak yang perempuan lah, kalau berusia lebih, kita akan rasa macam skeptikal, family tak terima ke, orang sekeliling ke. Tapi sekarang sebenarnya saya rasa dah lebih terbuka. Macam saya pun, sebenarnya suami saya 2 tahun lebih muda. Dan tak mesti umur tau, yang penting tu kematangan. It could be 10 years younger, tapi dia lebih matang daripada kita. So sebenarnya pokok pangkal, diri sendiri kena kuat. Apa orang cakap kita kena tepis. Kalau kita suka, kita happy, tak apa. Yang penting diri kita and family kita. Kalau boleh pujuklah family. Kalau mana yang mungkin tak terima tu, bagi diorang faham. Kadang-kadang diorang tak faham. Yang penting diri kita, macam mana kita nak live together with our pasangan tu. Wow, ramai sebenarnya kan pendapat mereka ni sebenarnya bolehlah dari segi matang, dari segi persefahaman, chemistry dan sebagainya, itu sebenarnya penting. Umur tu nak tepi sekejap. Kita teruskan mencari chemistry. Betul. tu. Sebab kadang-kadang ramai orang yang memfikirkan bukan saja faktor tu, daripada faktor kestabilan juga kan. Kadang-kadang kalau terlalu muda takut belum stabil dari segi kehidupan dan sebagainya. Kita nak berbalik kepada soalan yang ditanyakan oleh Fatin tadi, Kak Ros. Kalau kita bercakap tentang hormat, kita tahu sebagai seorang isteri, kita harus akur dan hormat kepada suami. Tetapi kadang-kadang bila jarak usia itu terlalu jauh, adakah itu menjadi satu masalah bagi Kak Ros ataupun tak ada masalah? Kita pegang satu je lah. Kalau suami kita kena hormatlah. Tak kira dia muda atau tua. Kalau orang tua kita boleh hormat, yang muda kenapa tak boleh hormat sedangkan dia suami kita? Kalau tak ada dia, kita ke mana? Dia yang aturkan kita. Orang kata, yalah, buruk baik atas tanggungjawab dia. So, apa-apa pun kita kena bincang. Tak boleh lepaskan seorang jaga. Pasal apa? Dia muda. Mungkin kita berumur, tapi kadang-kadang kita pun nak matang juga kan. Betul. Ikut kepala juga kan. Jadi kami berdua, kalau ada salah silap tu kena tegurlah. Barulah boleh benda tu selesai. Okey, Kak Ros, ini yang dikongsikan baru-baru ini di Dada Akhbar, yang bagaimana sebenarnya dalam tempoh 14 tahun perkahwinan ini dengan beza jarak usia 26 tahun yang kalau boleh saya kongsikan umurnya? Boleh. Boleh. Yang Kak Ros tahun ini 67 tahun, suami 41 tahun. Jarak usia yang sangat berbeza, tetapi melalui perkahwinan ini, ia banyak sebenarnya mengubah bentuk peribadi Kak Ros sendiri kepada yang lebih baik. Kalau boleh Kak Ros kongsikan. Memang pun. Siapa tak kenal Rosnah Mak Aris? Kan orang kata Kak Rosnah ni kan mulut longkang. Mulut longkang bukannya mengata orang. Benda yang tak betul tetap tak betul. Kak Ros memang jenis macam tu. Kalau betul, is betul. Buat apa kita nak campur orang punya hal kan? Tapi sebab dia banyak, dia banyak menegur kita. Mungkin dia tak suka. Bila orang cakap isteri dia mulut cocok-cocok, dia tak suka. So daripada pelan-pelan kita jadi isteri yang lebih baik dan lebih manja. Masya Allah. Tak adalah tu. Woi, kat mana? Tak adalah.
yang tolong yang. Ya. Jadi kita rasa macam bercinta lah. Macam mana kita bercinta, mula-mula nak bercinta. Dan sampai sekarang pun kita anggap kami masih bercinta lagi. Ni kau, ni nak kongsikan rahsia juga. Kak Ros ke mana-mana memang bersama dengan suami. Ya, berkepit je dia. Bersama dengan dia. Macam mana pun, kalau Kak Ros pergi kerja sekalipun, dia yang hantar. Kadang dia balik, dia jemput. Jadi dia macam, ialah menjaga seorang isteri. Apa-apa yang berlaku, dia takut. Kan Kak Ros buat kereta kan, sekarang awak tertidurlah apa sekarang. Habis, tak apa. Saya hantar. So, dia punya take care kat kita tu. Jadi, kita kena menghargai jugalah apa yang dia korbankan untuk kita dan kita pun harus berkorban untuk dia. Jangan mengira lah. Tu yang kami boleh berdua tu kalau apa-apa pun, kita orang bincang. Kalau kau senyap, aku tanya. Kalau kita senyap, dia tanya. So, bila dia tanya kita, I buat salah ke? Kalau I buat salah, minta maaf. Masya-Allah. So, perkataan maaf tu sentiasa di bibir dia. Jadi, macam kita dah buat salah, takkan dia minta maaf. Dia mengajar kita. Takkan kita, macam gitu kan. Maafkan jugalah. Makna kalau kita siap, kenapa? Saya buat salah ke? Saya minta maaf lah. Jadi, dia mengajar kita untuk jalan kebaikan. Alhamdulillah. Tak pernah lekang perkataan maaf tu kan. Inilah yang dikatakan Cik Fazli tadi, sikap keterbukaan. Tak kira siapa yang membuat salah, tapi nak harmonikan rumah tangga tu. Cik Fazli, saya nak tanya, kalau kita melihat kepada Kak Ros kan, dia ceria. Adakah faktor umur tu sendiri, kalau sekiranya pasangan kita, suami kita lebih muda, aura muda tu akan terikut kepada isteri, akan nampak lebih muda? Saya boleh bersetujulah. Tengok pada Kak Ros tadi, Alhamdulillah. Saya rasa antara keywordnya adalah respect. Dan kalau kita tengok di zaman awal dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bahawa Sayyidatina Khadijah adalah antara yang paling banyak menyokong dan mendukung dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Aisyah pernah sebut, dia kata dia pernah cemburu dengan Siti Khadijah. Sebab apa? Sebab baginda Rasul selalu sebut tentang kebaikan Siti Khadijah. Kan? Jadi Aisyah pun kata, bukankah dia ganti dengan yang lebih muda yang baik kan? Jadi Rasulullah kata tidak pernah ada ganti yang lebih baik daripada Khadijah. Kerana ketika orang lain tidak beriman denganku, beliau beriman dengan apa yang aku sampaikan. Ketika orang lain mendustakan apa yang aku cakap, dia membenarkan apa yang aku cakap. Ketika orang lain lari dan tidak menolong, dia mengeluarkan hartanya untuk membantu apa yang dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi isteri dan kita tahu bahawa ketika Sayyidatina Khadijah menjadi isteri baginda Rasulullah, baginda tidak berkahwin lain, monogami pada waktu tersebut, satu seorang isteri saja. Dan itu antara tanda-tanda kelebihan fadilat Aisyah sehingga Sayyidatina Khadijah sehingga disebut sebagai antara wanita terbaiklah selain daripada Maryam Maryam jadi kita tahu bahawa menjadi isteri tidak kira berapa umurnya, lebih muda ke lebih berusia berbanding suami, yang penting kita berikan yang terbaik, berikan rasa hormat, berikan rasa kasih sayang, berikan rasa sokongan kita kepada suami seperti yang disebut oleh Kak Ros tadi, simple code. Respect sebab dia suami kita. Senang kan? Keadaan yang complicated tak wujudlah. Benda yang sebenarnya banyak benda yang nampak complicated, lebih mudah kalau kita berpegang pada prinsip-prinsip yang jelas seperti itu, insya-Allah. Baiklah. Cik Fazli, tapi kadang-kadang bila kita bercakap tentang cinta ni, benarlah kata orang cinta itu buta. Kan kadang-kadang bukan sebab cinta itu buta, tapi sebenarnya cinta itu datang dengan perasaan kasih, sayang, rasa hormat, menghormati dan sebagainya. Tetapi yang menjadi masalah ni kadang-kadang bukan pasangan yang bercinta ni. Orang lain. Orang sekeliling. Maksudnya, betul ke nak kahwin dengan lelaki tu lebih muda? Dia stabil ke tak? Dia ada rumah ke belum? Ada kedai SP ke tidak? Macam soalan-soalan macam itulah kan. Nanti dia boleh ke bela? Itu kalau wanita lah yang nak berkahwin dengan lelaki lebih muda. Macam-macam faktornya. Nanti wanita ni kita ni cepat tua. Nanti kita ni ada sampai umur-umur tertentu, kita harus akur bahawa kita mungkin dah tak boleh bersalin dan sebagainya. Tapi kalau orang lelaki pula dia nak berkahwin dengan wanita yang lebih muda, nanti orang akan kata nanti mesti wanita tu nak bergantung kepada individu tersebut dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak mengubah persepsi ini bahawa soal jodoh ini kadang-kadang bukan sememangnya bukan di dalam ketentuan kita kan. Jadi bagaimana
mana masyarakat pun sebenarnya kena belajar untuk berlapang dada dan juga menerima kalau ada pasangan dalam keadaan yang sebegini. Macam Kak Ros ini. Ya, saya ingat ada beberapa perspektif. Pertama, perspektif masyarakat. Masyarakat perlu tahu bahawa kita kena percaya bahawa perkahwinan ini tanda kebesaran Allah SWT. Allah sebut dalam Al-Quran, wa min ayati, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Sesungguhnya antara tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ialah menciptakan kamu dan juga daripada kalangan kamu azwaja, iaitu pasangan, litaskunu ilaiha, sehingga kamu rasa tenteram, sakinah, rasa tenteram dengan pasangan kamu. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah, dan kami menjadikan di kalangan suami isteri mawaddah, kasih dan sayang. Ada ulama mentafsirkan mawaddah ini hubungan romantik itu, dan warahmah ialah kasih sayang walaupun sampai ke usia sudah berumur, masa ada ar-rahmah. Jadi semua inilah kebesaran Allah, kan? Siapa kita nak buat judgement terhadap orang lain, kan? Jadi kan Allah menunjukkan kebesaran dia dengan menunjukkan macam mana dua jiwa boleh berkasih sayang, macam Kak Ros sebut tadi. Mula-mula tak ada cinta pun, tapi Allah tunjukkan kebesaran. Bercinta lebih hebat daripada yang duduk post dekat media sosial hari-hari tu, kan. InsyaAllah ini tanda kebesaran. Ini semua tanda kebesaran Allah. Dan kita sebagai anggota masyarakat, bukan hak kita untuk menghakimi orang lain. Kita doakan saja. Dan Allah melimpahi mereka dengan kasih sayang, memberikan kebaikan berganda dalam keluarga dan keturunannya. Amin. Doakan, banyakkan doakan untuk orang-orang yang mencari kebahagiaan. Dan hari ini kita nak tanya dekat Kak Ros, rakan kita di Facebook, Hasnah Ismail, suami lebih muda memang penyayang. Ni pendapat dia, betul ke Kak Ros? Betul. Betul? Betul. Memang betul, Dia sayang kita tu lebih pada kita sebenarnya. Maknanya dia sayang kita tu bukan pura-pura. Okey. Kalau dia pura-pura, baik dia cari orang budak muda. Buat apa nak cari macam kita? Kan? Mungkin tak tahulah. Bagi kita lah. Mungkin kita ni, yalah orang kata, sayang kita kalau dah sayang satu je tau. Orang-orang macam bayar kita, dia tak akan bertukar ke tempat lain. Kalau masa kita muda, alah dia ni handsome ni benda. Kan? Betul tak? Tapi kalau kita, betul lah, kalau kita bercinta dengan dia, kita akan cinta dia sampai bila-bila. Sampai akhir hayat kita. Sebab itu yang kita nak pun. Betul. Nak disayangi. Kan? Dalam hubungan perkahwinan, apa yang kita inginkan adalah pasti persafahaman dan saling sayang menyayangi. Ya, betul. Kak Ros, tadi apa yang Cik Fazli kongsikan dan apa yang Kak Ros dah kongsikan dari awal tadi, 13 tahun menjanda ataupun bersendirian, itu bukan tempoh yang singkat dan bukan mudah juga untuk membuka hati. Sebab daripada kegagalan perkahwinan pertama, pastinya kita kalau boleh perkahwinan yang seterusnya tu naklah terus bahagia sampai ke akhir hayat. Tetapi apabila yang datang ni suami lebih muda, kemudian pada awalnya rasa macam tak boleh terima, tapi dah pun berjodohan. Ketika itu ada banyak tak sebenarnya kata-kata orang daripada sekeliling yang mungkin menghalang perkahwinan ketika itu. Mungkin kata mungkin dia ni nak kikis duit ke, nak tumpang populariti ke, ada tak kata-kata sebegitu? Kalau nak kata-kata, saya tak terdengar di telinga saya sendirilah. Sebab saya kata kalau saya nak kahwin mencari orang yang berduit, kenapa nak buang masa saya 13 tahun? Ya, betul. Jadi saya serahkan pada Allah Ta'ala. Kalau ada jodoh saya tak kira. Saya tak memilih. Dia bagi tua lah. Dia bagi muda lah. Tapi masalah saya cakap, yang pentingnya saya nak kebahagiaan. Kita nak kerja apa lagi, Dik? Yang sebenar-benarnya. Segala-gala Allah dah bagi pada kita, kan? Jadi di akhir-akhirnya Kak Ros nakkan kasih sayang. Itu pentinglah. Sebab buat masa sekarang ni, kadang-kadang dia tak ada, kita rasa macam rindu. Kita tak ada, dia rasa macam rindu. Jadi kami ni sama sebenarnya. Allah tu jodohkan kami berdua ni. Melengkapi. Lengkaplah. Alhamdulillah lah. Buat masa ni, Alhamdulillah. Kak Ros, antara Kak Ros dengan suami, siapa lagi kuat cemburu? Dia dah gelak. Yalah, mula-mula lah. Mula-mula dia mestilah cemburu. Sebabnya dia muda. Kalau dia muda, sukakan saya, mesti orang muda lain sukakan saya juga. Kalau kita pula, lain. Kalau saya nak cemburu dekat dia, memang patut cemburulah. Kan, kalau dia mengeling untuk perempuan, kita dah rasa macam, tahulah. Mengajuklah, kan? Tahulah. Dia akan
betulkan balik. Tak ada mana lah. Kalau I tak sayang you, I takkanlah I kahwin dengan you. Kalau I tak sayang you, kalau I tak cinta you kan, okey. Jadi, you pegang satu je lah. Kalau jujur dalam hati, jujurlah jadinya. Jujur dalam hati, jujur dan dapatlah kebahagiaan. Tapi Kak Ros, sebelum kita nak akhirkan perbincangan kita ini dan kita nak dengarkan rumusan daripada Cik Fazli, Kak Ros mungkin boleh kongsikan sesuatu kepada penonton kita. Mungkin ada ketika ini dalam kalangan penonton yang sedang bercinta, jarak usia dan sebagainya, mendapat halangan mungkin daripada keluarga, tentangan daripada anak-anak ataupun bagaimana sebenarnya dalam tempoh perkahwinan 14 tahun ini, kalau ada sedikit tips yang dapat dikongsikan kepada penonton kita, apatah lagi dalam konteks perkahwinan beza usia ini. Okey, macam inilah. Kadang-kadang kita sebagai anak, kita kena fikir kebahagiaan mak. Ya? Kalau mak perempuan, anak lelaki, takkan tidur atas katil sama dengan anak sadar besar-besar, tidak. Apa pun masalah pun, boleh tak kita nak berkongsi? Ada batasnya lah. Ada batasnya lah kan. Jadi, bagi saya lah, masa arwah bapak saya meninggal, saya suruh mak saya kahwin. Tapi orang tua-tua dulu, bila cakap, alah, tak payahlah pening-pening, kahwin je lah. Kau gila. Dia panggil saya gila. Awak tak ada teman. Sengkuangnya bukan pasal kahwin tu hanya nafsu, tidak. Kasih sayang, boleh berborak, bersembang. Itu terapi. Orang putih kata companion. Tak adalah kita biol, duduk sorang-sorang kan. Asyik mingat. No good lah. Betul. Jadi saya open. Bagi saya open. Tapi kalau anak-anak tak open tu, kesianlah. Pasal awak takkan teman mak awak sampai bila. Tambah pula kalau awak dah kahwin, mak tinggal seorang. Fikir itu sudahlah. Dia kahwin bukan apa sebab nakkan teman. Itu yang sakit penting, pening kan? dia ada orang jaga. Anak-anak takkan nak bagi 24 hour tengok dia kan. No, tak boleh. Jadi bagi saya pada anak-anak lah, saya minta lah, tolonglah faham. Mak perlukan kawan. Teman. Sahabat, teman. Untuk dia berbincang, mengadu. Takkan mengadu dengan anak kot. Mak macam ni lah, rindu lah. Boleh? Tak boleh. Tapi maksudnya kita perlu izinkan. Kalau dalam keadaan situasi tertentu, kita fikir dan kita berikan ruang dan peluang untuk ibu ataupun ayah kita membuat keputusan mereka. Itu terpulang pada dia lah. Dia nak tak nak, itu terpulang mak bapak kita. Kita sebagai anak, kena redha. Baiklah. InsyaAllah. Dan pegang lagi satu dalam hubungan, tolonglah pegang 3 yang Kak Ros ajar selalu. Okey, apa itu Kak Ros? Jujur, batin, ikhlas, amanah. Jujur, ikhlas, amanah. Semai dan hadam kuat-kuat dalam diri kan untuk pasangan yang mungkin baru mendirikan rumah tangga. Okey, Cik Fazli, secara ringkasnya boleh rumuskan topik kita hari ini. Rasanya macam tak cukup kita bersembang. Silakan Cik Fazli. Tuhan Maha Adil. Tuhan sentiasa menjadikan semua pengalaman hidup kita adalah ruang untuk kita buat kebaikan. Semua orang ada peluang untuk buat kebaikan, sama ada suami yang lebih muda ataupun suami yang lebih berusia, isteri yang lebih muda, isteri yang lebih berusia. Semuanya ada peluang untuk buat kebaikan. Tugas kita adalah kita gembira untuk buat kebaikan dengan gembira. Bila kita gembira buat kebaikan, Allah akan campakkan rasa gembira dan bahagia, insya-Allah. Kerana Allah mengetahui dalam surah Al-Baqarah, Allah sebut, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Sesungguhnya kamu tidak akan melakukan kebaikan melainkan Allah Maha mengetahuinya. Jadi bangun pagi-pagi, kita fikir macam mana saya boleh buat kebaikan yang dilihat di sisi Allah, maka Allah akan campakkan rasa bahagia dalam kehidupan kita, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Kita akan pegang 2 tips daripada Kak Ros dan juga daripada Cik Fazli itu sendiri. Semoga setiap daripada anda yang menonton hari ini juga berjaya menemui bahagia anda. InsyaAllah kami doakan. Dan kita harapkan juga daripada perkongsian dan perbincangan ini banyak manfaat yang dapat kita guna pakai dalam memperbaiki kehidupan kita seharian. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita, Kak Rosnama Aris dan juga Cik Fazli yang sudi bersama dengan kita pada hari ini. Kita nak berehat dahulu seketika. Sekembalinya nanti Fatin akan kongsikan sesuatu bersama dengan anda. Jangan ke mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Dalam segmen tajaan ini, kita nak bersama dengan pengasas V Asia Kosmetik dan Healthcare, Datuk Azril Muhammad Razzi. Silakan Datuk atas perkongsian.
Terima kasih Fatin. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Wanita hari ini. Fatin, pertama sekali saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Datuk. Dan juga terima kasih kepada penonton Wanita hari ini sebab apa terus menjadikan produk BRC sebagai pilihan utama anda yang mana ya selepas raya ni Fatin ya bila kita buka HQ, alhamdulillah dari kita penjualan sangat menggalakkan ya, banyak produk yang sudah kehabisan stok. Dan tak kurang juga Fatin bercakap mengenai musim perayaan ni, saya percaya ramai antara kita yang banyak jemputan rumah terbuka ya, makan dan sebagainya, jangan lupa makan berlebihan ya, yang mana kalau kita makan berlebihan kadang-kadang ya kita tak detox, diet kita tak seimbang ya, sebab apa makan makanan berlemak, berkalori tinggi, berkolesterol dan sebagainya. Saya percaya perkara ini amat membimbangkan sebab apa ramai antara kita yang akan ada ya masalah berat badan yang tidak ideal. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan berat badan yang ideal adalah dengan mengamalkan fiber ataupun serat yang mencukupi ya, yang mana di Asia mencadangkan ya pengambilan apple dan juga orange fiber di Asia ni, yang mana apple fiber ekstra dicadangkan untuk berat badan kurang 70 kg, manakala orange fiber extra kita cadangkan untuk berat badan melebihi 70 kg. Dan kalau kita lihat ya senario di TV Fatin ya, corak pemakanan berlebihan, makan kata orang tu makan sangat sedap ya, makan yang enak, sampai kadang-kadang ya susah untuk memilih baju, pakai baju yang besar dan sebagainya. Kadang-kadang baju raya kita pun dah terpaksa buat alteration dan sebagainya. Saya percaya perkara ini amat membimbangkan ya, terutamanya golongan wanita ya, kadang-kadang terpaksa pakai baju yang gelap, hitam ya, sebab apa? Berat badan tidak lagi seimbang ya, yang mana kadang-kadang fizikal yang tak menawan ni juga kadang-kadang menyebabkan kita rasa kurang keyakinan diri ya, yang mana saya cadangkan sebenarnya, saya katakan ya, apple fiber extra ni sangat-sangat membantu anda ya untuk berat badan kurang 70 kg. Kalau anda berat badan berlebihan ya 70 kg ke atas, dapatkan orange fiber extra, yang mana ya formulasi ini adalah formulasi pendaitan yang sangat-sangat seimbang, yang sangat-sangat bagus untuk anda ya, sebab apa menggabungkan rumusan seperti fiber ya, mana kita ketahui khasiat fiber ni sangat-sangat baik ya untuk anda yang nak kata orang tu memberi rasa kenyang berpanjangan, untuk kata orang tu detox ya, sebab apa seawal pengambilan 4 hingga 8 jam ya, anda akan ketandas untuk menyingkirkan lebihan makanan yang kita makan ya. Di rumah terbuka kita makan macam-macam, dan kemudiannya dalam juga ada vitamin C yang sangat tinggi ya, baik untuk kesihatan. Kemudiannya Cerebron F ni sangat bagus ya untuk kesihatan kulit. Dan kalau kita perhatikan ya, ramai antara kita ya bila berat badan berlebihan ya, kulit kita akan mudah kelihatan kusam, tak bermain dan sebagainya. Dan cara dan apabila anda amalkan orange fiber extra ni, insya-Allah ya kulit anda akan lebih cantik ya, sebab apa bila dah detox ya, kata orang tu segala kotoran toksin dah keluar, kulit kita akan lebih bersih. Dalamnya juga ada vitamin C yang tinggi. Kemudiannya Cerebron F tak kurang juga ya, ada hudia dan juga Garcinia cambogia yang mana dapat membantu ya meningkatkan metabolisme, merangsang kata orang tu pembakaran kalori yang berlebihan dalam tubuh badan ya, yang mana kalau berlebihan ya kalori ni akan menyebabkan penghasilan lemak dan sebagainya. Kita kata orang tu mudah menyebabkan berat badan mudah naik ya. Dan sebab tu saya sangat cadangkan ya, anda dapatkan apple ataupun orange fiber extra ni. Kalau anda makan berlebihan, terus ya minum orange fiber extra ni. Kalau boleh amalkan setiap kali sebelum waktu tidur, minum, insya-Allah ya esok paginya kita akan ketandas untuk menyingkirkan lebihan makanan tak terhadap. Segala kata orang tu lebihan kita makan tu pasti akan keluar dan perut kita akan rasa lebih ringan ya. Yang mana apple fiber extra ni harganya RM36 dan orange fiber extra ni harga dia RM40. Walau bagaimanapun, bagi anda yang nak potongan diskaun istimewa ya, boleh dapatkan secara online di jombai.my ya, dan juga di toko-toko jamu yang berhampiran. Selain pada apple dan juga orange fiber extra ya, biasa juga turut bawakan dia trim white ya. Mana trim white ni, kalau anda yang suka makan berlebihan ataupun ada nafsu makan berlebihan, saya sangat cadangkan ya, anda dapatkan trim white ni juga minum waktu pagi selepas sarapan. Bila kita minum trim white ni dapat membantu mengurangkan selera makan ya, secara tak langsung kita akan rasa lebih kenyang, yang mana ya dalam trim white ni ada formulasi citrus, sinitrol ya, yang mana dapat membantu memberi isyarat ya kepada otak kita supaya kita akan rasa kurang selera makan ya, sebab kita akan kekurangan, kita akan rasa lebih kenyang ya, yang mana ya dapat membantu anda juga untuk mengecapi bentuk dan juga berat badan yang ideal ya, yang mana trim white ni sangat-sangat bagus ya. Rasanya ada 2 perisa, coklat dan juga kopi, mudah untuk anda amalkan. Amalkan setiap kali selepas sarapan waktu pagi. InsyaAllah ya, seharian 6 hingga 8 jam anda akan rasa kenyang. Dan paling penting, trim white ni tidak akan menyebabkan anda kerap ketandas ya. Tak ada cirit-birit dan sebagainya. Yang mana harganya hanyalah RM45 saja dalam ada 10 sachet. Dan Fatin ya, kalau saya amalkan trim white ni waktu pagi dan waktu malam. Bila kita dah makan macam-macam waktu malam tu, saya akan minum orange ataupun apple fiber extra ni. Selalunya saya akan minum orange fiber extra ni. Sebab apa? Sangat baik ya, kombinasi kedua-duanya sangat bagus untuk anda yang nak bentuk dan juga berat badan yang ideal ya. Barulah kita mudah nak berfashion, nak pakai baju pun senang ya. Berat badan lebih ideal, perut rasa lebih ringan. Dan satu lagi ya, anda juga boleh dapatkan lotion panas asli untuk lotion urutan seberguna.
boleh disapu ya pada bahagian-bahagian yang tertutup lemak ataupun bahagian-bahagian buncit. Kemudiannya kesarekahan stretch mark ya, saya kira lotion sangat-sangat membantu anda untuk mendapatkan kata tu bentuk badan yang lebih menawan dan juga sangat sesuai untuk urutan seberguna. Kadang-kadang kita lengur lutut dan sebagainya. Lotion panas asli ni salah satunya lotion di pasaran yang ada 7 ramuan herba. Kemudiannya sangat-sangat panas, sangat-sangat istimewa formulasi ni. Harganya RM26 saja. Dan yang terakhir, ya, saya percaya ini adalah semua suka guna. Lelaki pun suka guna, perempuan pun suka guna. Body concept ni sesuai ya, untuk lelaki dan wanita yang nak pinggang yang ramping. Ya. Jadi harga body concept ni RM59.10, sangat terletak, menyerap peluh. Saya kira ia sangat grip, kemudiannya sangat-sangat selesa anda pakai. Sebab apa ya, ada pelekat mudah laras, anda boleh mengubah ikut adjust ikut kesesuaian yang anda selesa gunakan. Dan paling penting, mampu milik harga RM59.10 saja. Dan ingat ya, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan VAC baru beli. Sebab apa? VAC adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan VAC baru beli. Fatih ni saya ringkasnya, untuk diet yang sihat dan seimbang, jangan lupa ya, saya kira 3 white anda amalkan waktu pagi. Dan paling penting, produk wajib yang anda kena dapatkan, apple ataupun orange fiber ni, kena juga minum ya. Sebab apa? Ini adalah formulasi pendietan yang sangat seimbang. Sebab apa? Ada serat yang mencukupi. Ingat, kalau kita tak amalkan serat yang mencukupi ya, berat badan kita mudah naik ataupun kadang-kadang ya, tak seimbang ya, berat badan kita tak ideal. Jadi, jangan lupa dapatkan apple ataupun orange fiber ni. Saya kira ini adalah produk wajib. Semua orang kena amalkan. Sebab apa? Pengambilan serat yang mencukupi sangat penting untuk diet yang seimbang. Dan yang terakhir sekali, kita juga ada lotion panas asli untuk urutan serbaguna dan juga body concept di atas ni harga RM9 saja. Terima kasih Fatih. Jumpa lagi nak potongan diskaun istimewa dapatkan di jombai.my, Shopee ataupun Lazada. Dan bagi anda yang nak konsultasi secara semua hari ini, hubungi online kami 1-800-88-3990. Saya ulang balik, 1-800-88-3990. Dan jumpa lagi esok insya-Allah Fatih. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Datuk atas perkongsian produk-produk dari VAC ini. Baik penonton, dan kita berhenti rehat seketika. Sekembali nanti kita akan bergabung semula bersama Fiza. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Bagi anda penonton-penonton Wanita Hari Ini dan juga penonton TV9. Ini kami nak kongsikan tentang kisah air mata Alisha, yang mana Alisha perlu hidup berdikari selepas abangnya terbunuh dalam sebuah kemalangan tragis. Dan sejak itu, dia tidak pernah mengecap rasa bahagia. Alisha juga telah berkenalan dan berkahwin dengan Arif, namun ibu Arif tidak merestui hubungan mereka. Pelbagai cara dilakukan untuk memisahkan Alisha dan juga Arif. Jadi anda kena saksikan drama terbaru Air Mata Alisa lakonan Kifu, Sofia Al-Barakbah dan ramai lagi pada setiap Jumaat bermula malam ini jam 8.30 malam, bersiaran selama 2 jam di TV9 dan juga di saluran Astro 149. Okey, dan kita dah pun sampai di penghujung siaran Wanita Hari Ini bagi hari Jumaat pada hari ini. Bagi anda yang dari awal tadi kami kongsikan mungkin esok dah pun merancang untuk ke lokasi-lokasi tertentu, pastikan anda menjaga diri anda. Dan tapi kan mungkin ada juga yang tak ke mana-mana, duduk rumah, kadang-kadang takut stres dan sebagainya. Jangan risau kerana esok kami nak kongsikan kepada anda tentang haiwan comel dan bagaimana sebenarnya haiwan-haiwan comel ini boleh menjadi terapi kepada diri anda. Saya tak sabar sebenarnya nak tengok haiwan-haiwan comel. Kita ada arnab, kita ada kucing, kita ada burung, macam-macam sebenarnya. Esok kita akan bawakan warna-warni haiwan-haiwan ini dan juga kita akan tengoklah gelagak-gelagak esok, kan? Ya, kita akan tengok gelagak Fatin juga kerana banyak-banyak orang mungkin takut binatang yang lebih pelik-pelik, tapi dia takut dengan jangan kucing. Aib lagi sekarang ni. Dan juga arnab. Aib. Okey, esok kita tengok sama ada Fatin berani ataupun tidak untuk bersama dengan kucing. Dan kita akan pastikan penerbit esok akan meletakkan Fatin bersama dengan kucing-kucing tersebut. Wow, okey. Anda terus jaga diri. Selamat berhujung minggu. Terus setia bersama kami. Kita jumpa esok, okey? Bye. Assalamualaikum. Kal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata watanya, usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi, dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami.